yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang menyucikan diri. Demikianlah terjemahan yang sebenarnya sahih tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang ada peluang menghadiri besar buku di PWTC. Datanglah untuk mencari kitab-kitab tafsir sebagai contohnya sahih tafsir Ibn Katsir. Kerana dengannya kita memahami kalam Allah, tuan-tuan. Apa arti hidup kalau kita baca Quran kita tidak faham, kan? Ambillah peluang untuk memahami kalam Allah. Dan antara kita tafsir yang menarik yang mampu saya cadangkan kepada tuan-tuan adalah sahih tafsir Ibn Katsir. Baik, dan pula terdahulu kita telah bincangkan tentang keingkaran Fir'aun, penentangannya, sifat sombongnya, meskipun dia telah melihat mukjizat yang menakjubkan, tanda kekuasaan Allah yang hebat, dan ular itu hanya makan dirinya sendiri. Selepas makan ular-ular tukang-tukang sihir, jadi kemudian dia menakut-nakutkan para ahli sihir yang sebelum itu bersama-sama dengannya, satu grup dengannya. Kini ahli sihir itu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi telah bertanya, adakah kamu beriman kepada dua orang ini sebelum aku beri izin kepadamu? Maksudnya aku tidak memerintahkan kalian untuk beriman kepada Musa. Jika demikian, kalian telah buat ikut kehendak kalian sendiri. Lalu Fir'aun menyampaikan perkataan yang disedari oleh dia sendiri, oleh para ahli sihir, dan semua yang hadir perkataan itulah dusta. Dia mengatakan kepada yang hadir semuanya melihat, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Semuanya ini merupakan pemimpin kamu. Orang Arab sebut kabir. Kabir ni salah satu maknanya ustaz, salah satu maknanya muallim. Ini adalah tokoh kamu. Ini lawan yang kamu hormati. Ini adalah yang kamu puja. Dia yang mengajar kamu sihir. Musa mengajar kamu sihir rupa-rupanya. Sekarang kamu bersekongkol dengannya, berkonspirasi untuk mengenakan aku pula. Kamu telah bersatu dengannya untuk dapat sokongan rakyat ramai sekarang dan mengalahkan aku. Ini adalah kata-kata Fir'aun yang sudah pun melihat keadaan tidak menyebelahinya lagi. Rakyat sudah melihat pembohongan melakukannya bersiri-siri itu, dan mereka tidak dapat menerima lagi. Dulu kita pernah bincang dengan surah Al-A'raf sebagai contohnya 123. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati tukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah engkau rencanakan di kota ini untuk mengusir pengikutnya, penduduknya. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan jahat kamu ini. Fir'aun kata seperti itu. Lalu Fir'aun mengancam mereka, fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhil. Maka akan potong kaki dan tangan kamu secara bersilang, dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pokok kurma. Aku akan melaksanakan hukuman balasan atas sikap kamu, penipuan yang kamu lakukan terhadapku ini. Ia benar dia hendak membunuh ahli sihir ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ibn Abbas mengatakan ini merupakan hukuman yang pertama dilakukan oleh manusia di muka bumi dalam bentuk begini, dan dilakukan oleh Fir'aun. Riwayat ini juga disebut oleh Ibn Abi Hatim. Kemudian dia berkata lagi, wa ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Kamu akan tahu siapakah di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksa. Maksud Fir'aun, kalian mengatakan aku dan kaumku berada dalam kesesatan, sedangkan kalian berada di pihak yang benar. Nanti kalian akan tahu ukuran orang-orang yang sombong dan angkuh ni, yang lazimnya bila nak melihat satu kebaikan, kebenaran, tidak berpihak kepadanya, apa yang dicakap digunakan kuasa untuk bertindak zalim pada orang ramai. Ketika Fir'aun menyerang dan menghentam ahli-ahli sihir ni dengan kata-kata yang berbisa, maka ahli sihir telah pun menjawab dengan tunduk dan patuh, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu wahai Fir'aun selepas datang bukti-bukti yang jelas. Mereka lebih faham tentang kebenaran, kerana selama ni mereka bergelumang dengan sihir. Sekarang mereka melihat satu benda yang mengatasi sihir. Itu sebab mereka mengatakan waladhi fatarana, Allah yang menciptakan kami. Ia mengandungi maksud satu bentuk sumpah, seolah-olah macam waladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kerana kaitan yang telah dibuktikan Nabi Musa dengan mukjizat yang tidak dapat dinafikan itu. Kami tidak boleh memilih memilih Allah SWT, kerana dia menciptakan kami, dia mengadakan kami daripada tiada kepada ada, dia yang memberi bentuk kepada kami, lalu dialah yang berhak untuk disembah dan ditaati, bukan kamu. Faqdi ma anta qad, maka putuskan apa yang kau nak tetapkan. Keputusan yang kau kehendaki hanyalah dibuat dunia. Inama taqdi hadhil hayatad dunia. Sekarang Fir'aun tercengang mendengar kata-kata ahli sihir yang begitu berani. Sungguhnya keputusan yang kau ambil ni
Walaupun zalim, walaupun nampakkan kau menang, walaupun kau berkuasa atas kami, tapi keputusan ini hanyalah keputusan di dunia sahaja. Kamu hanya dapat menguasai kami di dunia saja. Sedangkan dunia adalah negeri yang fana, dan kami hendakkan negeri yang abadi, iaitu negara akhirat. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Hadis saya berkata, serentak kami telah beriman kepada Rabb kami, dia mengampuni kesalahan kami, khususnya perbuatan sihir kami yang kami belajar, yang kau paksa kami untuk mempelajarinya sebelum ini, dengan beasiswa yang kau berikan, dengan kemudahan yang kau berikan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, wa ma akrahtana alaihi minas sihir, dan sihir yang telah kau paksakan kepada kami. Kita telah lihat dalam kuliah terdahulu dan tafsir Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Firaun telah pun melantik, memberikan training, memberikan bantuan, memberi pelajaran kepada 40 anak muda di kalangan Bani Israel, 72 di kalangan Al-Qibti, untuk menjalankan tanggungjawab pelajari sihir. Dengan sihir itu mereka akan dapat meneruskan kepemimpinan mereka. Tuan-tuan ini boleh kat sekalian, sekarang ahli sihir menjawab dengan penuh keyakinan, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Kami benar-benar beriman kepada Rabb kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami sebelum ini, walaupun engkau telah pun mengenakan hukuman yang begini kepada kami. Wallahu khairu wa abqa. Allah itu lebih kekal, lebih wajar untuk disembah, lebih baik bagi kami untuk kami taati. Wa abqa, maksudnya tuan-tuan, lebih kekal pahalanya daripada apa yang mampu engkau tawarkan kepada kami dengan kemudahan, kekayaan, kemewahan hidup dunia yang mampu engkau berikan. Nampaknya Firaun tuan-tuan sudah tidak mampu lagi mendengar kata-kata yang terbit dari mulut ahli-ahli sihir, tanda keimanan mereka ni tuan-tuan. Firaun sudah tidak sabar. Dia terus membuat keputusan hendak mengenakan hukuman yang berat kepada ahli sihir dan juga pengikut-pengikut yang beriman dengan Nabi Musa ini. Tuan-tuan, dulu kita pernah bincangkan surah Tahrim. Diriwayatkan bermunasabah, kebetulan kita dah bercerita tentang keimanan ahli sihir ni. Sebenarnya satu riwayat seperti dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Abu Bakar Al-Jazairi yang tafsirnya Aisyah Al-Tafasir, bahawa Asya, isteri kepada Fir'aun ni, berkata kepada mereka, kabarkan kepadaku siapakah yang telah menang dalam pertandingan tersebut. Dia tidak dapat hadir. Lalu diberitahu kepadanya yang menang adalah Musa dan Harun alaihi wassalam. Musa nak angkat ku menang, Allah gembiranya dia. Aku dah lama beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Harun. Musa nak angkat ku itu. Kemudian bila Fir'aun mendengar sahaja isterinya sendiri menyokong Nabi Musa, dia telah mengenakan hukuman yang berat kepada isteri tersebut, iaitulah diempap dengan batu besar. Kalaulah dia kekal dengan keyakinan penyokongan kepada Musa itu. Tapi dia tidak mahu berbolak balik, tak mahu berdolak balik, dia kekal dalam keyakinan itu. Lalu hukuman berat pun dikenakan kepadanya, dihempaskan dengan batu. Ketika nak dihempaskan dengan batu itu tuan-tuan, ada satu riwayat di sini, Asya pun telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang syurga, tempat tinggalnya yang abadi, yang mulia di akhirat. Dan dia berdoa kepada Allah SWT, Rabbi ibnili indaka baitan bil jannah wa nanjini min fir'auna wa amalihi wa najini min qawmin zalimin. Dulu kita dah bincangkan ayat ini tuan-tuan dalam surah Tahrim. Ya Allah, Tuhanku, binakan untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Lalu ketika itu rohnya pun keluar, batu besar yang dihempapkan ke atas jasadnya itu sudah tidak bererti lagi kerana nyawanya sudah tidak ada. Jawapannya dimakbulkan, mintaannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah peristiwa yang berlaku di samping keimanan ahli sihir. Lalu datang ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Semuanya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati untuk meninggalkan azab yang dirasai itu, dan tidak pula hidup agar dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang neraka ni tuan-tuan, dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati terus. Kenapalah teruk sangat seksa dalam neraka ni? Dalam surah bahasa Arab, perkataan mujrim, innahu may ya'ti rabbahu mujrima, sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan mujrim. Mujrim ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mujrim adalah bermakna, kalau digambarkan pada pokok buah yang dicabutkan daripada
tangkainya itu ataupun daripada dahannya itu dipanggil jurm. Jadi maknanya dari sudut perluasan makna dalam skop yang luas, dari sudut mujrim, maknanya satu perkara yang telah pun terkeluar daripada batasan yang sepatutnya. Nampak tak tuan-tuan? Semua kaitan dari sudut bahasa ada asal usulnya, rootnya. Jadi dalam peringatan Allah di sini, para ulama tafsir contohnya Imam Al-Baghawi mengatakan innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Pandangan pertama mengatakan ia merupakan ta'qib. Ta'qib ni maknanya satu penjelasan daripada Allah SWT. Ataupun kedua mengatakan ia masih lagi kata-kata as-sahara, kata-kata para ahli sihir itu yang menampakkan kesungguhan mereka, hujah mereka nak Firaun faham. Ya Allah, ini merupakan ilham yang Allah campakkan dalam hati mereka. Kalau pandangan kedua merupakan pandangan lebih tepat, iaitu kata-kata ini terbit dari mulut ahli sihir, maka lihat ilham yang Allah campakkan dalam hati orang beriman. Tuan-tuan tahu tak, ilham ini merupakan satu anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang saleh, tuan. Bagi contohnya ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah diutuskan pergi ke Yaman, maka Sayyidina Ali ini telah ditanya tentang Sayyidina Ali diutus Nabi menjadi hakim di Yaman. Maka berlakulah satu peristiwa yang ganjil, iaitu 4 orang jatuh dalam sangkar dalam kawasan singa. Seorang jatuh, ditarik kawan dia. Yang kedua jatuh, tarik kawan yang ketiga. Yang ketiga jatuh, tarik kawan keempat. Yang keempat jatuh, tak sempat tarik tangan sesiapa. 4 orang mati sekaligus. Hikmahnya Zainal Ali buat keputusan di atas musibah yang berlaku tu, tuan-tuan. Ini merupakan ilham. Allah telah beri ilham kepada ahli sihir untuk bercakap kebenaran. Allah beri ilham kepada Zainal Ali untuk menyelesaikan masalah. 4 orang dimakan singa serentak dalam satu lubang itu, tuan-tuan. Nanti kita lihat dalam kuliah akan datang rentetan daripada perkara ini, kaitannya dengan hikmah yang perlu ada dalam diri setiap muslim, dan ilham itu akan datang bila seorang itu ikhlas untuk agama Allah SWT. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.